Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat, kurniaan serta limpahan yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus berkekalan di dalam nikmat ini dan Allah terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan asbab kita bersyukur. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita berkaitan tentang hadis-hadis adab. Hadis-hadis yang menerangkan, menceritakan tentang adab Nabi SAW. Seperti mana yang kita ketahui bahawasanya baginda Nabi SAW diutuskan rahmatan lil alamin dan juga untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan dengan kita menghayati, mempelajari hadis berkaitan tentang adab ini dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, mencontohi akhlak mulia dan juga perkara-perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana seperti yang saya nyatakan sebelum ini, perkara berkaitan tentang adab mendapat ganjaran pahala dengan asbab kita niat untuk mengikuti baginda Nabi SAW. Jadi hadis yang ketujuh, bab karahatun nafkhi fi ina'i syurb, iaitu hadis yang menyatakan larangan meniup air dalam bekas minum. Jadi larangan di sini ada perbahasan. Adakah larangan itu larangan haramnya kita meniup air ataupun meniup makanan yang panas sebelum kita makan? Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nafkhi fi syurbi faqala rajulun qadha araha fil ina qala ahriqha qala fa inni la arwa min nafsi wahid qala fa abin alqadaha izan anfik. Qala Abu Isa hadha hadisun hasan sahih. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meniup pada minuman. Lalu seorang lelaki berkata, bagaimana jika aku melihat kotoran di dalam bejana? Bejana ni dalam bekas lah. Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu tumpahkanlah. Lelaki itu berkata lagi, sesungguhnya aku tidak puas dengan satu tarikan nafas. Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jauhkan bejana, yakni bekas minuman tersebut dari mulutmu, yakni bernafas di luar bekas minuman. Baik. Okay, sebelum itu kita kenali siapa rawi ataupun periwayat hadis ini. Beliau adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau, jadi Abu Sa'id Al-Khudri adalah laqab, gelaran. Adapun nama beliau adalah Sayyidina Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Sa'labah ibn Ubaid ibn Al-Abhar. Jadi beliau adalah Khudrah. Khudrah. Ada yang sebut Khudrah, ada yang disebut Khudarah. Jadi dua-dua ini adalah daripada golongan Al-Ansar. Maka Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari daripada Khudarah. Adapun Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri daripada Khudrah. Jadi ini gelaran bagi Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ibunya bernama Anisah binti Abu Harisah. Jadi beliau telah meriwayatkan hadis daripada hadis Nabi SAW sebanyak 1170 hadis. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Jadi antara fawaid ataupun kelebihan daripada hadis ini, jadi hukum larangan di sini tidaklah
sampai jatuh ke tahap haram. Sebab bila kita sebut haram, maka perkara itu menjadi dosa jika kita lakukan. Iaitu tiup minuman kita ataupun tiup makanan yang panas sebelum kita makan. Jadi larangan di sini adalah larangan yang bersifat makruh. Baik. Walaupun begitu, ada perbahasan yang kita akan bincangkan nanti dalam bab hukum tersebut. Seterusnya, dalam hadis ini juga menyatakan yang keduanya, sunnahnya menumpahkan minuman yang terdapat kotoran padanya. Kotoran itu apa-apa jenis kotoran lah yang umum. Contoh, kalau najis, tengah-tengah minum air ada tai cicak jatuh. So bukan kita buang tai cicak tu, boleh buang terus air tersebut kerana telah dimasuki najis. Dan juga dinyatakan juga pada minuman yang tidak bertutup pada malam hari. Contohnya, kita biarkan air minuman tu ataupun bekas itu tak ditutup semalaman. Esok pagi kita tengok luaran, cantik je, bersih je, tak ada apa-apa, boleh ikut tawakal minum. Tapi kita tak tahu kalau ada bakteria-bakteria ke apa yang masuk dalam malam tu ke. So boleh, sunnahnya kita buang air tersebut. Baik. Seterusnya, dalam hadis ini juga dinyatakan sunnah kita minum 3 nafas. Maksudnya larangan Nabi itu tidak minum satu teguk sekaligus. Contohnya, kalau air ni kita minum satu teguk sampai habis, tak ada berhenti untuk bernafas. Okey. Jadi sunnahnya minum dengan 3 kali tegukan. Kalau cawan tu kita minum, kita tahu kita boleh je habiskan satu tegukan. Tapi sunnahnya bagaimana Nabi ajar kita minum 3 tegukan. Sekali berhenti sekejap, kemudian minum lagi, berhenti sekejap, kemudian yang terakhir baru habiskan. Baik. Dan juga larangan bernafas di dalam bekas minuman. Maksudnya kita minum sambil kita bernafas dalam tu. Kita berhenti bernafas dalam ketika sedang minum. Okey. Jadi itu antara fawaid yang kita dapat daripada hadis tersebut. Hadis yang ke-8 iaitu berkait rapat juga. Karahatut tanafus fi ina'i syurb, iaitu larangan, ataupun larangan ini sama juga bersifat makruh, bernafas di dalam bekas minuman. Dua hadis ini berkait rapat. Okey. Jadi larangan meniup minuman yang panas. Okey. Yang ini adalah larangan bernafas di dalam bekas minuman. Hadis yang ke-8, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala fala yamassa zakarah biyaminihi wa la yatamassah biyaminihi. Daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari bapanya, beliau berkata, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kalian minum, maka janganlah dia bernafas di dalam bekas minuman. Dan apabila dia masuk tandas, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan membersihkan dengan tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Ada riwayat lainnya yang lebih kurang sama. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Abdillah Abi Qatadah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza bala ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Daripada Abdullah bin Abu Qatadah, daripada bapanya, daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila salah seorang daripada kalian kencing, maka janganlah menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya, dan jangan juga beristinja dengan tangan kanannya, dan juga menghembuskan nafas di dalam bekas sewaktu minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada dua riwayat yang mafhumnya ataupun maknanya lebih kurang sama. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah
ulama berbeza pendapat tentang nama beliau. Adapun nama yang masyhur yang disebutkan adalah Abdullah bin Abi Qatadah. Dan juga beliau digelar sebagai tentera berkuda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Kabsyah binti Ma'thar ibn Haram. Jadi beliau telah hadir bersama Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam setiap peperangan. Meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah dan beliau telah disembahyangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan 7 kali takbir. Umur beliau ketika meninggal dunia adalah 70 tahun. Baik. Adapun dalam hadis ini menyatakan larangan di sini tidaklah bersifat haram tetapi makruh bernafas dalam bekas minuman. Serta dalam hadis ini juga menyatakan larangan iaitu memegang zakar dengan tangan kanan ketika kita sama ada beristinja ataupun membuang air. Baik. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa larangan bernafas dalam gelas ini ketika minum adalah termasuk dalam bab adab. Seperti yang saya maklumkan tadilah, tidaklah jatuh hukum syar'i seperti haram. Tiup je bekas minuman ataupun minum satu nafas, haram hukumnya, berdosa. Tak. Tapi dia termasuk di bawah perkara adab. Perkara adab ni perkara yang kita lihatlah, perkara yang akhlak, iaitu apa yang Nabi SAW lakukan. Yang pertamanya, apa yang Nabi buat ada hikmah di sebaliknya. Yang pertamanya, kerana dibimbangi ia akan mengotorkan air atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut ataupun dari hidung ataupun selainnya. Contohnya mulut kita tak tahu kan ada apa dalamnya. Sedang-sedang kita tiup, ada kotoran dalam mulut kita ke, air liur kita ke, campur dalam air tersebut. Sedangkan kemungkinan air itu kita kongsi kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini menyatakan bahawa meniup-niup minuman adalah lebih buruk berbanding sekadar bernafas di dalam gelas. Pun sama juga Imam Ibn Hajar mengatakan larangan ini berbentuk ta'addub, bersifat adab, iaitu mengajar berkaitan tentang adab yang menunjukkan penekanan terhadap kebersihan. Seperti mana kita maklum, Islam amat menitikkan kebersihan. Jadi perkara ini ada setengah orang yang dia ini kita katakan penampilan dia jaga kebersihan. So bila dia melihat perkara itu orang tiup-tiup, dia akan rasa macam jijik dan juga geli. Mungkin contohnya kalau kita biasa nak kongsikan, tapi kalau kita jenis tiup-tiup kemudian kita bagi kat dia, dia akan rasa jijik. Jadi perkara ini adalah merujuk kepada berkaitan dengan adab untuk apa? Untuk jaga kebersihan dan juga kekotoran, serta kita tak tahu mungkin ada kuman-kuman daripada kita. Jadi ini antara hikmah Nabi SAW melarang meniup di dalam bekas minuman. Adapun Imam Al-Shawqani sewaktu mensyarahkan hadis ini pula mengata, jangan meniup ke dalam bekas air minuman dan makanan untuk menghilangkan kotoran, kerana tiupan akan mengeluarkan air liur yang dianggap kotor. Jangan juga ditiup untuk menyejukkan makanan yang panas. Okey, sama ada pada minuman dan juga pada makanan. Tak dianjurkan, tak digalakkan, makruh hukumnya meniup makanan. Hendaklah dia bersabar hingga ia sejuk. Ini menurut Imam Al-Shawqani. Jangan makan makanan sewaktu ia panas, kerana keberkatan hilang daripadanya, dan benda yang panas merupakan makanan dan minuman ahli neraka. Okey, sebab itu makruh kita makan makanan yang panas-panas terus makan. Biar sabar seketika, tunggu ia sejuk. Ini rujuk dalam kitab Nail Al-Autar. Okey. Jadi banyak lagi lah para muhaddis, imam-imam mensyarahkan hadis ini. Jadi Ibn Battal sewaktu menjelaskan hadis ini pula menyatakan, jika seorang itu minum bersama orang yang tidak merasa jijik, akan perbuatan bernafas sewaktu minum, maka hukumnya adalah harus. Ini pendapat beliau.
Katanya tak adalah jatuh sampai makruh. Tapi contohnya lah, kalau ada sekelilingnya boleh menghadapi perkara tersebut. Maksudnya dia tak jijik, dia tengok orang tu tiup-tiup dalam bekas minuman, ataupun satu nafas dia tengok dia tiup dalam bekas minuman tu, dia tak rasa jijik. Maksudnya dia boleh. Maka di situ hukum jatuh harus, tidaklah makruh. Oleh kerana itu baginda sendiri bernafas di dalam bekas minuman, kerana baginda SAW tahu para sahabat baginda suka untuk minum dari bekas air baginda. Okey. Berbeza. Nabi SAW, beliau sendiri merujuk dalam hadis ini, dalam ini disebut dalam Syarah Sahih Al-Bukhari Ibn Battal, mengatakan bahawa para sahabat menantikan air ataupun bekas minuman Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mengambil keberkatan. Sebab Nabi berbeza dengan kita. Kalau kita kata kita punya air liur, tak dijamin 100% suci, tak dijamin 100% terhindar daripada kotoran, terhindar daripada bakteria. Tapi Nabi SAW adalah yang terpelihara. Air liur baginda suci, mulia, berkahnya. Sebab itu dinantikan oleh para sahabat. Sebab tu kalau kita baca, malah air wuduk bekas daripada Nabi pun para sahabat ambil. Malah darah Nabi SAW sendiri pun para sahabat ambil. Bukan kata ambil, minum. Bekas hijamah ni apa? Bekam. Kan Nabi SAW suruh seorang sahabat dia, tolong buang darah aku. Okay. Tapi sahabat ni tak buang, tak tanam ke, tak lempar ke, tak, dia minum. Nabi kata, mana kamu letakkan darah aku? Dalam badan aku. Dia minum darah Nabi SAW. Sebab apa yang terdapat pada tubuh Nabi SAW adalah suci. Berbeza dengan kita. Adapun larangan yang Nabi sebutkan kepada kita ini, yang pertamanya untuk ta'adub lah, itu jaga adab, kebersihan, supaya orang tak merasa jijik, kan? Dan juga terhindar juga daripada apa? Daripada bahaya-bahaya yang kita tak nampak, virus-virus, bakteria yang kita tak nampak. Okey, baik. Malah sebab tu dalam hadis yang sebelum menyatakan, kalaulah minuman itu tak tutup semalaman, sunnahnya boleh kita buang air. Membazirlah, air tu kan elok lagi, kenapa buang? Oh, semalam lupa tutup. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku air itu pada malam hari tersebut. Okey. Kemudian bakteria-bakteria yang halus yang kita tak nampak dah masuk dalam air tersebut, boleh menyebabkan sakit pada badan kita, pada tubuh kita. Sebab tu Nabi kata buang, boleh buang. Baik. Okey, itu menurut adab. Adapun dari sudut hukum pula, larangan meniup dan bernafas dalam bekas makanan dan minuman ini membawa ataupun jatuh kepada hukum makruh. Makruh ni taklah sampai tak haram, tapi perkara kalau kita hindarkan dapat pahala. Baik. Dan bukannya haram sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Syarwani, Imam Zakaria Al-Ansari dan juga Ibnu Muflih Al-Hambali. Baik. Adapun Imam Al-Mardawi Al-Hambali menukilkan pandangan Imam Al-Amidi yang tidak memakruhkan. Macam tadilah, ada pendapat yang mengatakan tak jatuh pun hukum makruh. Malah harusnya tak jadi masalah, boleh dilakukan. Okey. Jadi ada pun di sini setelah berlakunya perbincangan berkaitan tentang hal tersebut, iaitu makruh ke tidak, ada yang kata harus, ada yang kata makruh. Maka di sini disebutkan jatuhnya hukum makruh itu bila berlakunya beberapa sebab. Yang pertamanya, dibimbangi air liur dan bau nafas mengubah dan mengotori makanan atau minuman tersebut. Jadi pada tersebut jatuh hukum makruh. Sebab tu kita katakan, andai kata jika perkara itu ada hadis tersebut Nabi buat, okey, Nabi bernafas dalam airnya, dalam bekasnya, tapi perkara itu berbeza dengan perkara kita. Baik. Kemudian yang keduanya, jika berkongsi bekas, ia boleh menimbulkan rasa tidak senang orang yang berkongsi bekas dengannya. Jika kita minum seorang-seorang, ada ulama mengatakan tak jadi masalah.
kan? Tapi jika kita berkongsi bekas, perbuatan dan perkara itu menjadi makruh. Sebab kita tahu ada mungkin orang yang jijik dengan kita, yang kata jijik lah, dia kata tak senang, dia ni tiup-tiup pula, lepas tu nanti nak kongsi pula, aku kena minum pula kan. Contoh ada satu bekas je, nanti kita akan share pula, lepas saya minum sikit, orang lain pula minum. Jadi perkara itu makruh. Dan yang ketiganya, kerana apa? Kerana perkara ini menampakkan sikap tidak sabar dan gelojoh dengan cara meniup makanan ataupun minuman panas supaya ia sejuk. Baik. Jadi hanya dalam keadaan di atas sahaja hukumnya akan menjadi makruh. Adapun pada hal-hal yang lain dibolehkan, diharuskan. Itu menurut pandangan para ulama. Baik. Seterusnya, hadis berkaitan tentang karahatuz zammit ta'am wa zikri uyubihi. Hadis ini menyatakan tentang larangan mencela makanan dan menyebut keaibannya. Larangan mencela makanan dan menyebut keaibannya. Hadis tasi', hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalah wa illa tarakah. Hadis yang ke-9 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela sama sekali pada sesuatu makanan. Sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam menyukainya, maka baginda akan memakannya. Dan sekiranya tidak, baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, yakni tidak memakannya dan tanpa mencelanya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menyatakan bagaimana kita lihat akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini kita dapat lihat dan juga dinyatakan oleh para sahabat, bila Nabi dihidangkan makanan, sekalipun Nabi tidak pernah mencelanya ataupun mengkritiknya sehingga boleh mengguris hati dan juga perasaan tukang pemasak tu, si pemasak. Tidak sama sekali. Nabi makan. Kalau rasa Nabi rasa tak suka, ataupun Nabi akan berdiam diri, ataupun Nabi akan tinggalkannya. Baik. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahawa seharusnya seorang muslim itu redha dengan rezeki dan juga makanan yang ada. Jadi makanan yang dihidangkan itu adalah satu rezeki, nikmat yang perlu disyukuri. Ada orang mungkin tak dapat makan, kita bersyukur paling kurang ada makanan terhidang depan kita. Jadi kita perlu redha atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila sesuatu makanan yang dihidangkan itu tidak disukai, yakni tidak sedap ataupun tidak menyelerakan, ataupun kita tak suka, mungkin kita tak boleh makan ataupun tak tahu macam mana nak makan. Apa benda lah kau makan ni? Pelik lah. Contohlah, macam kita kan satu Malaysia, kadang-kadang bila kita pergi ke Kelantan, ke Kedah ke, kita rasa pelik dengan makanan diorang kan. Pelik sangat kau makan ni, tak pernah aku makan. Kita kritik ya, sedap ke? Tak perlu sampai mencela, mengkritik. Okey. Kalau kita rasa kita tak boleh makan, rasa tak suka, kita just berdiam. Tanya, apa makanan apa ni? Oh, ini makanan sedemikian. Okey. Oh, macam tu. Tak perlu sampai kita nak mengkritik, mencela makanan, tak sedap lah kau ni. Low standard lah makan makanan macam ni. Contoh. Jangan sampai demikian. Kita lihat akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali mengkritik makanan. Okey. Cukuplah sekadar diam ataupun tidak memakannya. Itu apa yang kita lihat daripada akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Islam menganjurkan yang utamanya apa? Iaitu menghargai nikmat. Jadi makanan tu yang terhidang adalah satu nikmat. Kita fikir orang lain, kita lihat bagaimana keadaan mungkin di Syria dan kebuluran tak ada makanan. Ada makanan, itu satu nikmat. Di Islam menganjurkan kita supaya apa? Bersyukur di atas segala nikmat. Jadi makanan yang dihidangkan itu juga adalah satu nikmat. Baik.
Dalam hal ini kita lihat, kita perlu mencontohi akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maksudnya, aku tidak pernah sekali-kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Sesungguhnya apabila baginda menyukainya, baginda memakannya, dan apabila baginda tidak menyukainya, baginda akan berdiam diri. Jadi berdasarkan daripada hadis-hadis yang dibacakan tadi, para ulama mengambil kesimpulan bahawasanya hukum mencela makanan ini pun sama juga, tidaklah jatuh kepada haram, tetapi makruh mencela makanan yang halal dimakan. Okey, benda yang halal dimakan makruh hukumnya kita mencela. Adapun kalau makanan itulah makanan yang diharamkan, maksud haram ni makanan yang tidak halal lah. Okey, maka tidak mengapa kita menyebut keaibannya, supaya apa? Sehingga orang Islam berwaspada dengannya. Contoh kita lihat sekarang ni kan, kalau kita jenis yang jaga makanan, kita dapat lihatlah, kita teliti ini daripada mana ni kan sumbernya. So kita boleh waspada, jangan makan makanan situ, tak elok, jangan, itu tak halal. Sebab apa? Kita bagi tahu lah, kita kaji makanan ini bercampur dengan campuran yang ada syubhah lah, mungkin bukan babi tapi perkara-perkara yang syubhah. Kita boleh maklumkan itu perkara yang berkaitan dengan makanan haram, kita boleh mencelanya atau kita boleh bagi tahu untuk apa? Supaya orang Islam terhindar daripadanya. Adapun yang larangan di sini adalah larangan mencela makanan yang halal dimakan, yang boleh dimakan. Baik. Jadi Imam Nawawi rahimahullah berpendapat bahawa antara adab makan yang penting untuk jaga ialah tidak mencela sesuatu makanan yang dirasakan tidak sedap ataupun tidak menepati cita rasa. Ialah cita rasa orang kadang berbeza. Kadang kita pergi ke belah-belah Kelantan, ke belah-belah Terengganu tu, dia nak cita rasa manis sikit. Manis ni masakan kau ni, pelik lah kau punya cita rasa ni, pelik lah rasa kau kan. Dan memang cita rasa dia begitu. Ada orang kurang garam lagi ni, kalau tambah garam mesti sedap lagi, confirm. Baik. Contohnya kurang masam, kurang garam, air tidak cukup atau masak ataupun sebagainya. Tapi adakah memang kita langsung tidak boleh mengkritik makanan tersebut? Jadi di sini sebahagian ulama menyatakan bahawasanya iaitu sebagai ulama mengharuskan perbuatan mencela itu jika ianya bertujuan untuk mengkritik cara masakannya. Contohnya adalah kalau kita dah memang belajar masak kan, kita ambil kelas memasak, takkan chef tak boleh kritik langsung. Tapi kritikan itu kritikan yang membina, untuk menambah baik masakan itu di masa akan datang. Ini kurang garam ni, tambah gula sikit, sedap. Okey, dia jadi balance. Macam mana nak sedapkan makanan tersebut. Okey, contoh. Jadi kalau dalam perkara itu, iaitu bab yang membina masakan tersebut, maka dibenarkan, diharuskan. Okey. Bagaimanapun menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, larangan mencela makanan tersebut adalah umum, kerana mencela masakan seseorang boleh melukakan hati orang yang masaknya. Sebab tu kita katakan perkara ini jatuh pada bab adab. Kenapa Nabi larang? Nabi nak jaga hati dan perasaan orang yang masaknya. Kita lihat bagaimana bila Nabi SAW melarang perkara tersebut, ada hikmah di sebaliknya. Nabi nak jaga hati, ada perasaan. Contohlah, kita, isteri kita lah paling terdekat yang selalu masak untuk kita. Kita kritik sikit je, apa perasaan dia? Dah masak penat-penat, ini dia cakap tak sedap, merajuk, tak nak masak lah, sebulan makan luar. Contoh. Jadi antara hikmahnya kenapa Nabi anjurkan supaya tidak mengkritik makanan, supaya dapat menjaga hati dan perasaan, menghubungkan ikhwah, mengeratkan hubungan silaturahim. Itu lagi mahal daripada sebuah masakan tersebut. Kita telan je lah kita. Selagi mana boleh telan. Sedap bang, nak cakap kan takut tipu dosa kan. Alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah ada rezeki pada hari ini, cukup sekadar tu. Kalau paling kurang pun tak nak kritik. Sedap bang, makan. Okey, jangan bawa-bawa lah. Sedap. Makan sambil menangis. Terpaksa habiskan. Jadi cukup sekadar kita puji alhamdulillah, syukur ada rezeki.
Okey, paling kurang. Jika tidak, kita buat apa yang Nabi buat. Okey, diam. Adapun yang contohnya yang dibolehkan untuk mengkritik adalah kebaikan masa hadapan, supaya masakan tersebut dapat diperbaiki, maka tidaklah menjadi kesalahan menurut sebahagian ulama. Okey, contoh macam tadilah dalam bab dia masuk kelas masakan, ataupun kita rasa dia contoh dia jual ni kedai, dia jual untuk orang lain. Kita rasa kalau kita makan ni, kalau dia tak ubah ni, sekali ni lah kita datang. Cuma kita tegur. Kita ni pun sebab mungkin ahli dia. Kita ni chef, kan? Kita ni chef. Kita pun tegur untuk kebaikan, tapi jangan tegur depan khalayak ramai. Makanan ni tak sedap, makanan kurang ni. Orang semua dengar. Oh, ya ke? Itu akan mengakibatkan kedai jadi rugi. Kalau nak tegur pun, dia tegur diam-diam. Dia pergi kat chef tu, bang, saya nak tegur sikit, makanan ni dah okey dah bang, cuma kalau tambah sikit ni, perisa ni sikit, oh memang confirm sedap, orang datang lagi. Nampak? Kritikan membina. Itu tak, bukan mencela. Tapi dia mengkritik tu kritikan untuk menambah baikan. Ini dibolehkan. Yang tak bolehnya, kritikan yang menyebabkan orang itu terasa hati, menyebabkan orang itu jauh, itu tidak dibenarkan. Baik, kita lihat bagaimana akhlak Nabi jika dihidangkan satu makanan sedangkan makanan tersebut tidak disukai ataupun tidak pandai memakannya, maka diperbolehkan menolak dengan mengatakan saya tidak menyukai makanan ini, atau saya tidak biasa atau tidak pandai memakannya. Perkara ini kita lihat bagaimana akhlak Nabi ketika ditawarkan makan dhab. Jadi para sahabat ni kan duduk sibuk-sibuk panggang dhab kan. Kemudian dia ajak Nabi. Kemudian Nabi diam, Nabi tak menjawab. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah dhab ini haram? Maka bila dah bertanya, baru Nabi jawab. Rasulullah kata, tidak, akan tetapi binatang itu tidak ada di bumi lingkungan kaumku. Maksudnya Nabi tak pernah makan sebelum ni. Nabi tak pernah tahu benda tu ada macam tu lah. Okay? Sehingga aku tidak menyukainya. Gitu. Jadi sahabat Nabi SAW tak kata tidak, takut apa jatuh hukumnya haram. Nabi diam je. Orang ajak Nabi, Nabi diam, dan Nabi kata okey macam tu. Tapi Nabi tak melarang orang sahabat-sahabat yang makan. Okey. Nabi hanya mengatakan itu bukanlah makanan daripada kaum aku ataupun makanan daripada kabilah aku. Macam itulah. Lebih kurang yang biasa, maksudnya yang biasa aku makan. Aku tak biasa makan. Baik. Ada pun yang sebaliknya, memuji makanan yang telah dimakan di sebalik larangan daripada mencela makanan adalah sangat-sangat dianjurkan. Jadi Islam menganjurkan untuk memuji makanan yang telah dimakan. Itu tanda kita bersyukur, tanda kita berterima kasih, dan kita boleh menyenangkan hati si pemasak. Baik. Bahkan Islam turut menganjurkan untuk menyebut-nyebut apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa? Sebagai tanda syukur. Baik. Jadi kalau isteri kita masak, kalau sedap, kita puji dia. Alhamdulillah sedapnya saya masak. Boleh masak selalu. Contoh kan, dia akan rasa berbunga-bunga, dia akan rasa gembira bila kita puji masakannya. Di sebalik kita mencela, Nabi SAW menganjurkan untuk kita memuji masakan. Supaya apa? Nampak dia punya poinnya, supaya menggembirakan hati pemasaknya. Jadi kadang-kadang yang tukang masak ni bila dapat pujian, dia rasa seronok, dia rasa puas. Alhamdulillah suami aku makan dengan sedap, dengan berselera, dia rasa puas, dia rasa seronok. Jadi puji makanan boleh, mencela makanan tidak dibolehkan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk kita kongsikan 3 hadis berkaitan tentang adab. Hari ini berkaitan tentang adab makan. Iaitu larangan untuk kita bernafas, larangan meniup makanan atau minuman yang panas, dan yang seterusnya larangan untuk mencela makanan dan menyebut keaibannya. Melainkan ada beberapa perkara yang telah dinyatakan tadi. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang dikongsikan pada hari ini dapat kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tidak daripada majlis ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.